Assalamualaikum, saya Marina Azansha, nombor matrik C21A1779, mewakili dari kumpulan 13 dan kami memilih tajuk teori Bauhaus. Baik, untuk pengenalan, Bauhaus dikenali sebagai sekolah seni perintis di Jerman yang beroperasi dari tahun 1919 hingga tahun 1933. Bauhaus diasaskan oleh arkitek Walter Gropius yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah sekolah yang akan menyatukan pelbagai disiplin seni dan menghapuskan sempadan antara kraf, seni halus dan reka bentuk perindustrian. Baik, gaya Bauhaus dicirikan oleh garisan bersih, bentuk geometri dan tumpuan pada kesederhanaan dan kefungsian. Dan akhir sekali, Bauhaus menghadapi tekanan politik dan ditutup pada tahun 1933. Dan sekarang saya akan menyambung berkaitan Bauhaus mengikut tokoh yang pertama iaitu Walter Gropius. Walter Gropius ialah seorang arkitek Jerman dan pengasas sekolah Bauhaus, sebuah institusi perintis dalam bidang reka bentuk dan seni bina moden. Beliau juga dilahirkan di Berlin. Gropius berkhidmat sebagai pengarah Bauhaus sehingga tahun 1928 apabila diletakkan dan Amerika Syarikat. Beliau terus berkhidmat sebagai arkitek dan juga karya seni bina Walter Gropius ialah kilang Fagus di Erfurt, Jerman dan juga bangunan Bauhaus di Dessau, Jerman. Analisis pertama mengikut Walter Gropius ialah Gropius cuba mencapai perpaduan antara seni dan juga industri. Beliau mahu artis dan arkitek bekerjasama untuk mencipta karya seni yang bukan sahaja cantik dari segi estetika tetapi juga berfungsi dalam kehidupan seharian. Gropius mengutamakan prinsip kebersihan, kesederhanaan dan kefungsian. Regaannya sering menekankan bentuk geometri, sudut tajam dan penggunaan bahan moden. Secara keseluruhan, peranan Gropius dalam Bauhaus mencerminkan keazamannya untuk mewujudkan hubungan rapat antara seni dan kehidupan seharian, menegakkan kefungsian, kesederhanaan dan kerjasama antara pelbagai disiplin seni dan reka bentuk. Refleksi yang pertama ialah refleksi terhadap peranan Gropius dalam konteks Bauhaus menghasilkan pemahaman yang dalam tentang prinsip-prinsip utama yang membentuk gerakan. Refleksi yang kedua, Gropius juga memperkenalkan konsep Gesamtstück atau karya seni total, di mana berbagai bentuk seni dan desain bekerjasama untuk menciptakan suatu keseluruhan yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masturina Atika binti Mustafa Gamal, C21A1781. Tokoh bagi teori Bauhaus yang saya pilih adalah Paul Klee. Dianya dilahirkan di München, Switzerland. Beliau merupakan seorang artis Switzerland Jerman yang dikaitkan dengan pergerakan Bauhaus. Beliau juga diiktiraf dengan gaya tersendiri dan sangat individu yang menggabungkan unsur ekspresionisme, kubisme dan surrealism. Gaya lukisan primitif dan penggunaan simbol-simbol dalam seninya menunjukkan kecerdasannya dan perspektif seperti kanak-kanak. Beliau juga menulis secara prolifically tentang teori warna dan seni dalam buku harian seperti esei dan kuliah. Koleksi kuliahnya tulisan mengenai borang dan teori reka bentuk yang diterbitkan dalam bahasa Inggeris sebagai Notebook Paul Klee adalah salah satu karya yang paling penting dalam seni moden. Aspek utama seni Paul Klee dan persatuannya dengan Bauhaus termasuk teori warna. Klee mempunyai pemahaman yang mendalam tentang warna dan kesan emosinya. Dia meneroka kualiti psikologi dan ekspresif warna dalam lukisannya. Kuliahnya mengenai teori warna di Bauhaus mempunyai pengaruh yang berkekalan terhadap pemahaman warna dalam seni dan reka bentuk. Karya Klee selalunya menggabungkan unsur abstrak dan simbolisme. Dia menggunakan bentuk geometri dan corak yang rumit.
mencipta gubahan yang menarik secara visual dan merangsang intelek. Semasa berada di Bauhaus, Klee menghasilkan badan kerja yang penting dan memainkan peranan penting dalam membentuk kurikulum. Beliau juga mengajar kursus mengenai teori warna, reka bentuk dan lukisan analitik. Sumbangan Paul Klee kepada Bauhaus dan dunia seni yang lebih luas telah mengukuhkan kedudukannya sebagai tokoh perintis dalam sejarah seni moden. Tokoh yang terdapat di dalam teori Bauhaus ialah Rembrandt. Rembrandt ialah seorang pereka dan artis Jerman yang berkait rapat dengan pergerakan Bauhaus. Rembrandt menyertai Bauhaus pada tahun 1923 dan menjadi salah seorang wanita berpengaruh di sekolah itu. Selain itu, Rembrandt memulakan kejayaannya di Bauhaus sebagai pelajar di atelier logam dan perak, di mana dia mempelajari teknik kerja logam dan penggunaan bahat. Seterusnya, salah satu karya yang terkenal ialah lampu meja ikonik Bauhaus yang sering dianggap sebagai simbol gabungan seni dan industri yang dianjurkan oleh Bauhaus. Rembrandt terus bekerja dalam bidang reka bentuk dan seni sehingga kematiannya pada tahun 1983. Sumbangan Rembrandt kepada pergerakan Bauhaus digariskan oleh peranannya sebagai salah seorang daripada segelintir wanita di fakulti pada tahun 1920-an. Seterusnya, Joseph Albert menjadi ahli fakulti di Black Mountain College di North Carolina, di mana beliau meneruskan pengajaran dan pembangunan ideal mengenai seni halus. Salah satu karyanya yang paling terkenal ialah Homework 2 Square yang bermula pada tahun 1949 dan berterusan sehingga tahun 1976. Sumbangannya kepada teori warna dan seni moden dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam pergerakan seni abstrak pada abad ke-20. Seterusnya, Joseph Albert menjadi ahli fakulti di Black Mountain College di North Carolina, di mana beliau meneruskan pengajaran dan pembangunan ideal mengenai seni halus. Salah satu karyanya yang paling terkenal ialah Homework 2 Square yang bermula pada tahun 1949 dan berterusan sehingga tahun 1976. Sumbangannya kepada teori warna dan seni moden dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam pergerakan seni abstrak pada abad ke-20. Penutup. Walaupun Bauhaus telah dibubarkan pada tahun 1933 kerana tekanan daripada rejim Nazi, pengaruhnya berterusan dan idea estetikanya terus membentuk reka bentuk moden. Ramai pengamal Bauhaus seperti Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe dan Marcel Breuer telah memberi kesan yang ketara ke atas seni bina dan reka bentuk di seluruh dunia. Bauhaus kekal sebagai simbol pemikiran inovatif dan asas sejarah reka bentuk abad ke-20. Sekian, terima kasih.